bertemu sekali lagi kita di subjek GCMP 2022. Unitnya 5.3 iaitu Helminth. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mempelajari 3 jenis cacing iaitu jenis Nematoda, Cestoda dan Trematoda. Daripada setiap cacing ini, kita akan melihat pengenalan berkaitan dengan cacing, klasifikasi, habitat, morfologi, transmisi dan kitar hidup serta penyakit dan manifestasi klinikal. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan lihat dulu istilah-istilah yang ada di bawah Helminth. Yang pertama adalah helminthology. Logi bermaksud kajian, Helminth bermaksud cacing, atau dengan erti kata lain, helminthology ialah kajian tentang helminth atau kajian tentang cacing. Helminth ialah organisma yang mengandungi banyak sel. Metazoa. Metazoa ialah sel haiwan. Jadi, kita belajar pada kali ini adalah berkaitan dengan cacing, iaitu sejenis haiwan. Mari kita tengok pembahagian klasifikasi di bawah cacing. Cacing duduk di bawah alam animalia. Sebab itu, selnya dipanggil sebagai metazoa. Metazoa ialah sel haiwan. Helminth terbagi kepada 4 filum, iaitu Platyhelminthes, Acanthocephala, Gordiaceae dan Nematelminthes. Untuk silibus GCMP 2022, para pelatih akan mempelajari 2 filum, iaitu Platyhelminthes dan juga Nematelminthes. Di bawah Platyhelminthes terbahagi kepada 3 kelas, iaitu Trematoda, Cestoda dan Tubularia. Di bawah Nematelminthes, anda akan mempelajari kelas Nematoda. Namun di bawah silibus GCMP, anda perlu memberi perhatian kepada 3 kelas ini, iaitu yang pertama Trematoda, Cestoda dan juga Nematoda. Mari kita lihat dahulu cacing yang berada di bawah Platyhelminthes, 2 kelas Trematoda, yang mana kita akan belajar 3 jenis cacing darah. Seterusnya Cestoda, anda akan mempelajari 2 cacing pita. Di bawah filum Nematelminthes, anda akan belajar Nematoda, iaitu terbahagi kepada 2 jenis nematoda. Yang pertama adalah jenis intestinal, yang mana cacing ini akan duduk di bahagian usus, manakala tisu nematoda, iaitu cacing akan berada di dalam tisu. 2 nematoda yang berbeza. Di bawah intestinal nematoda ada 5 jenis cacing yang akan kamu pelajari, manakala di bawah tisu nematoda anda akan mempelajari 3 jenis cacing. Kita akan mulakan dengan filum Platyhelminthes. Kita akan belajar kelas Trematoda dan Cestoda. Cacing Cestoda berbentuk pita atau pipih, badannya bersegmen, jenis hermafrodit, iaitu di dalam badan cacing mempunyai 2 organ seks, mempunyai struktur seperti scolex, leher dan strobilus. Cacing pita mempunyai 2 spesies, iaitu Taenia solium dan juga Taenia saginata. Taenia solium, perumah bagi cacing ini adalah haiwan babi, manakala Taenia saginata, haiwan perumahnya adalah lembu. Jadi bagaimana kita nak bezakan di antara Taenia solium dan juga Taenia saginata? Taenia solium, kita pecahkan dia kepada 2 suku kata. Solium, perumahnya adalah 2 suku kata juga, iaitu babi. Nama lain bagi Taenia solium juga dikenali sebagai cacing pita babi, dan Taenia saginata juga dikenali sebagai cacing pita lembu. Penyakit yang disebabkan oleh Taenia solium dikenali sebagai Taenia
teniasis, iaitu jangkitan disebabkan oleh tenia. Penyakit teniasis solium disebabkan oleh cacing tenia solium. Manakala penyakit teniasis saginata disebabkan oleh cacing tenia saginata. Kedua-dua cacing pita ini hidup di dalam usus kecil. Yang membezakan mereka adalah di mana kepala cacing tersebut melekat. Tenia solium, kepalanya akan melekat pada jejunum, iaitu bahagian kedua usus kecil. Manakala tenia saginata, kepalanya akan melekat pada ileum. Mari kita lihat morfologi bagi cacing pita. Bagi cacing dewasa, perbezaan agak ketara pada bahagian kepala cacing pita. Tenia solium akan mempunyai rostrum. Rostrum ini adalah bahagian bercangkuk yang membolehkan cacing ini melekat dengan lebih kuat di bahagian usus dan juga mempunyai 4 penyedut. Berbanding dengan tenia saginata, mempunyai hanya 4 penyedut sahaja, tetapi tidak mempunyai rostrum atau penyangkuk. Telur cacing pita pula adalah berbentuk bulat atau subspera, berwarna perang, berdinding tebal dan berjalur. Cacing pita akan menjangkiti manusia sekiranya manusia termakan daging daripada haiwan babi ataupun lembu yang di dalamnya terdapat larva cacing pita. Dengan sebab itu, tidak digalakkan untuk memakan daging mentah atau kurang masak. Sekiranya perumah sihat memakan daging tersebut, akan dihadam dan masuk ke sistem pencernaan. Daripada bentuk larva akan bertukar menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa tersebut akan duduk di bahagian jejunum dan ileum. Kemudian jika bertelur, cacing tersebut akan keluar melalui najis dan najis ini dibuang ke persekitaran, kemudian dimakan oleh haiwan sihat. Haiwan tersebut akan terjangkit melalui telur daripada najis yang dibuang oleh manusia dan masuk ke bahagian daging haiwan, dan sekali lagi kitaran itu berulang. Cacing trematoda merupakan cacing yang terletak di bawah filum platyhelminthes. Oleh sebab itu, cacing trematoda ini adalah berbentuk pipih atau pita. Namun berbeza dengan cestoda, badannya tidak mempunyai segmen, dan cacing trematoda adalah jenis hermafrodit, mempunyai 2 organ seks di dalam satu badan. Sistem pencernaan mempunyai penyedut dan mulut. Di bawah kelas trematoda, kita akan belajar cacing darah iaitu blood fluid, Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium dan Schistosoma japonicum, menyebabkan penyakit schistosomiasis. Cacing ini memparasit kapilari darah. Sebab itu dinamakan sebagai cacing darah. Telur cacing darah mempunyai bentuk yang lebih kurang sama, manakala cacing dewasanya pula duduk di dalam satu badan namun mempunyai 2 organ seks di dalamnya. Anda boleh lihat ini adalah sarungnya, dan kedua-dua cacing dewasa ini, jantan dan betina, akan berada di dalam kanal tersebut. Kitar hidup bagi cacing darah, cacing akan masuk ke dalam kulit manusia yang dibawa oleh haiwan seperti siput dan pergi ke dalam darah, mengikut aliran darah, pergi ke bahagian paru-paru, kemudian pergi ke jantung dan akan pergi ke hati. Ketika di hati, cacing jantan dan betina akan bersenyawa dan mengeluarkan telur. Telur tersebut akan dikeluarkan di najis dan juga air kencing daripada pesakit dan mencemari persekitaran. Kitarannya akan berulang seperti yang disebut tadi. Filum Nemathelminthes, iaitu kita akan belajar tentang cacing nematoda. Cacing nematoda adalah berbentuk silinder atau berbenang
sayang, boleh lihat di gambar raja, badan cacing ini tidak mempunyai segmen, mempunyai cacing jenis jantan dan betina. Cacing betina adalah lebih besar saiznya daripada cacing jantan, mempunyai sistem pencernaan yang lengkap dan sistem pembiakan yang sempurna, mempunyai struktur mulut, kepala dan rongga badan. Cacing nematoda terbahagi kepada dua, iaitu intestinal nematoda dan tisu nematoda. Kita akan lihat dulu intestinal nematoda, terdiri daripada 4 kategori. Nama saintifik cacing gelang adalah Ascaris lumbricoides, merupakan cacing nematod terbesar yang memparasit saluran pencernaan manusia. Hidup di dalam usus kecil, menyebabkan penyakit Ascariasis. Telur cacing gelang adalah berbentuk bujur dan bulat, dan bahagian luar telur cacing ini adalah bergranul. Bagi cacing dewasa pula, cacing betina adalah lebih besar dan lebih panjang daripada cacing jantan. Itu adalah cara bagaimana untuk kita buat pengecaman, dan yang paling mudah untuk kita lihat, bahagian mulut cacing gelang mempunyai 3 bibir. Cacing gelang boleh menjangkiti manusia melalui telur cacing yang terdapat di persekitaran sekiranya dikeluarkan oleh pesakit Ascariasis. Apabila perumah sihat termakan atau terminum makanan atau minuman yang dicemari oleh najis yang mempunyai telur cacing gelang, makanan tersebut akan dicernakan dan pergi ke bahagian usus. Di usus, telur cacing tersebut akan bertukar menjadi lava, dan lava tersebut akan pergi ke bahagian paru-paru. Kemudian apabila perumah batuk dan mengeluarkan kahak, kahak dikeluarkan apabila paru-paru dijangkiti. Kahak tersebut jika ditelan semula akan menyebabkan jangkitan berlaku sekali lagi di bahagian usus kecil. Lava tersebut akan bertukar menjadi cacing dewasa, iaitu cacing jantan dan juga cacing betina. Cacing dewasa ini akan bersenyawa dan mengeluarkan telur. Telur tersebut mencemari persekitaran. Persekitaran akan berlaku sekali lagi. Terdapat 2 jenis cacing kerawit, iaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. Cacing kerawit banyak memparasit haiwan seperti kucing dan anjing serta manusia. Cacing ini menyebabkan penyakit Ancylostomiasis disebabkan oleh Ancylostoma duodenale. Necatoriasis disebabkan oleh Necator americanus. Kedua-dua cacing ini habitatnya adalah di usus kecil, iaitu jejunum dan juga sikem. Jika infeksi yang lebih serius berlaku, mempunyai peringkat lava rhabditiform dan filariform, sesuatu yang unik berkaitan dengan cacing kerawit. Telur cacing kerawit agak sama bagi kedua-dua spesies, berbentuk lebar serta bujur dan mempunyai kulit jernih dan nipis. Untuk membezakan di antara kedua-dua spesies adalah di bahagian mulut dan bursa bagi cacing dewasa jantan. Kita boleh lihat di gambar raja, bagi Ancylostoma duodenale, mulut bagi cacing jantan adalah seperti ini, manakala Necator americanus adalah seperti ini. Kitar hidup cacing kerawit bermula apabila pesakit mengeluarkan najis di persekitaran dan najis tersebut mengandungi telur cacing kerawit. Kemudian telur tersebut bertukar menjadi lava rhabditiform dan bertukar menjadi lava filariform. Kemudian apabila perumah sihat berjalan tanpa menggunakan alas kaki, lava filariform boleh masuk melalui kulit. Kemudian daripada kulit masuk ke dalam aliran darah dan pergi ke jantung, daripada jantung pergi ke paru-paru. Apabila pesakit batuk
membentuk, mengeluarkan kahak, naik ke bahagian atas dan ditelan semula masuk kepada usus kecil. Di dalam usus kecil, larva bertukar menjadi cacing dewasa, jantan dan betina, bersenyawa, mengeluarkan telur dan telur tersebut sekali lagi dikeluarkan di dalam najis. Kitaran berulang. Cacing nematoda yang seterusnya adalah Enterobius vermicularis, merupakan cacing jarum. Penyebab utama kepada penyakit enterobiasis banyak menjangkiti kanak-kanak. Habitat bagi cacing ini adalah di usus besar iaitu cecum, appendix dan rectum. Telur cacing adalah berbentuk bujur dan pipih, kulit nipis dan hampir jenis, lapisan luarnya beralbumin dan bahagian membran dalamnya melekit. Cacing dewasa pula adalah berbentuk tirus. Bagi cacing jantan, di bahagian ekornya terdapat cangkuk dan bilangan cacing jantan adalah kurang daripada cacing betina. Cacing jarum boleh menginfeksi kanak-kanak jika pesakit menggaru bahagian duburnya. Telur cacing jarum akan berada di bahagian peridubur, yang mana sekiranya kanak-kanak tersebut menggaru menggunakan tangan, telur cacing jarum melekat di bahagian celah-celah kuku kanak-kanak tersebut. Kemudian kanak-kanak tersebut menggigit kuku dan menelan sekali telur yang ada pada kuku kanak-kanak itu. Telur yang ditelan akan masuk ke bahagian usus, bertukar menjadi larva. Larva membesar menjadi cacing dewasa, jantan dan betina, bersenyawa, akan mengeluarkan telur dan sekali lagi kitaran berulang. Pesakit akan mengalami kegatalan yang amat sangat di bahagian dubur dan kebiasaan kanak-kanak ini akan tidur dalam keadaan menongging. Nama saintifik cacing cambuk atau cemeti ialah Trichuris trichuria. Cacing ini hidup di usus besar iaitu di cecum, appendix dan juga rectum. Penyebab utama kepada trichuriasis dan menyebabkan keadaan prolaps rectum iaitu bahagian rectum terkeluar daripada kedudukannya. Boleh lihat di gambar raja. Dan juga pesakit akan mengalami kekurangan darah merah iaitu anemia. Ciri unik bagi cacing cambuk terletak pada telur cacing ini. Berbentuk tong atau barrel, berwarna coklat, mempunyai dua lapisan kulit luar, mempunyai bahagian dui kutub yang dipanggil sebagai plak bermucus. Cacing dewasa berbentuk seperti cambuk atau cemeti. Bahagian posteriornya adalah dalam keadaan tebal. Terletaknya sistem pencernaan dan pembiakan cacing cambuk, manakala bahagian yang kurus dan berbentuk seperti benang merupakan bahagian anterior, terletaknya mulut cacing ini. Cacing cemeti boleh menjangkiti perumah lain apabila pesakit trichuriasis mengeluarkan najis yang terdapat telur cacing di dalamnya, berada di kawasan persekitaran dan menjangkiti manusia sihat yang lain sekiranya termakan atau terminum makanan dan minuman yang dicemari oleh najis yang mempunyai telur cacing cemeti. Apabila berada di dalam perumah, telur akan berada di kawasan usus kecil, bertukar menjadi larva. Larva kemudiannya berpindah ke bahagian usus besar dan bertukar menjadi cacing dewasa, iaitu cacing jantan dan juga cacing betina. Bersenyawa, menghasilkan telur dan kitaran bermula sekali lagi. Seterusnya adalah tisu nematoda, terdiri daripada 3
3 spesies cacing filaria. Cacing filaria terdiri daripada Brugia malai, Brugia timori dan Buchereria bancrofti. Ketiga-tiga cacing ini menyebabkan penyakit filariasis, yang mana cacing ini memparasit salur darah, sistem limfa dan tisu perantara. Apabila dijangkiti cacing filaria, akan berlaku inflamasi pada sistem limfatik menyebabkan organ tertentu mengalami pembesaran melebihi daripada ukur lilit yang normal. Mari kita lihat morfologi cacing dewasa bagi cacing filaria. Mempunyai cacing jantan dan betina, dan pastinya cacing betina adalah lebih besar daripada cacing jantan. Satu ciri unik yang ada pada cacing filaria, cacing ini tidak mempunyai telur tetapi mempunyai mikrofilaria, iaitu embrio yang berupaya bergerak dan memerlukan serangga untuk meneruskan kitar hidup, iaitu nyamuk. Habitat mikrofilaria adalah di salur darah, manakala cacing dewasa berada di salur limfatik. Cacing filaria memerlukan perumah perantara, iaitu nyamuk, bagi menyebarkan penyakit filariasis. Terdapat 3 jenis nyamuk. Saya gelarkan sebagai nyamuk MCA, iaitu Mansonia species, Culex species dan Anopheles species. Untuk melengkapkan kitar hidup cacing filaria, helmin bagi kategori ini memerlukan 2 perumah hidup, iaitu nyamuk dan juga manusia. Bermula dengan nyamuk sihat menyedut darah daripada pesakit filariasis, nyamuk akan menyedut mikrofilaria yang terdapat di dalam darah pesakit. Di dalam badan nyamuk akan bertukar daripada mikrofilaria kepada larva peringkat 1, kemudian larva peringkat 2 menjadi larva peringkat 3. Sekiranya nyamuk yang telah terinfektif ini menggigit manusia sihat dan menyebabkan larva peringkat 3 masuk ke dalam badan perumah sihat tersebut, larva peringkat 3 masuk ke dalam aliran darah dan pergi kepada sistem limfatik, bertukar menjadi cacing dewasa, cacing jantan dan cacing betina, bersenyawa menghasilkan mikrofilaria, dan mikrofilaria ini akan pergi ke salur darah. Maka dengan itu perumah sihat ini tadi telah dijangkiti penyakit filariasis dan kitaran berulang seterusnya. Ini merupakan manifestasi klinikal bagi pesakit filariasis. Cacing dewasa duduk di sistem limfatik menyebabkan salur tersebut tersumbat dan cecair limfatik tidak dapat mengalir menyebabkan kawasan tersebut berlaku edema, pembesaran organ. Ini adalah di bahagian tangan, manakala ini adalah di bahagian buah dada dan ini adalah di bahagian skrotum. Berakhirlah sudah topik helmin kita pada hari ini. Sekiranya pelatih ada sebarang pertanyaan, boleh PM saya di Telegram. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye!